Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4 bersama saya, Ustazah Wan. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar bidang ibadah unit 1 yang bertajuk Mari Bersuci. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4 muka surat 114 hingga 121. Murid-murid dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, mula-mula kita lihat dahulu apakah erti najis. Apakah erti najis? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, sekarang kita lihat pula jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Dan yang ketiga ialah najis mughallazah. Okey, najis mukhaffafah ni kita kenal sebagai najis ringan. Najis mutawassitah kita kenal sebagai najis sederhana. Dan najis mughallazah kita kenal sebagai najis berat. Sekarang kita lihat apakah yang dikatakan najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat dahulu najis mukhaffafah. Apakah yang dikatakan najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Okey, kita ulang lagi sekali. Najis mukhaffafah ialah najis air kencing kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Yang kedua, najis mutawassitah. Apakah yang dikatakan najis mutawassitah? Najis manakah yang dikategorikan sebagai najis mutawassitah? Najis mutawassitah ialah najis selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Dan akhir sekali najis mughallazah. Najis manakah? Najis apakah yang dikategorikan sebagai najis mughallazah? Ya, najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Maksudnya air kencing babi atau air kencing anjing, air liur babi atau air liur anjing, darah babi atau darah anjing. Tengok. Ustazah letakkan gambar kartun anjing dan babi comel kan. Walaupun comel tetapi kedua-duanya adalah tergolong dalam najis mughallazah ataupun najis berat. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita lihat bagaimanakah cara untuk kita membersihkan najis mukhaffafah. Najis yang ringan tadi, najis air kencing kanak-kanak lelaki berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Bagaimana kita nak membersihkan najis mukhaffafah? Mari kita lihat video yang ustazah sediakan ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya ialah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian
sentiasa dengan yakin. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula bagaimana cara membersihkan najis mutawassithah ataupun najis sederhana. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassithah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Okey, sekarang murid-murid kita lihat pula cara membersihkan najis mughallazah, iaitu najis daripada anjing dan babi. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughallazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. Sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughallazah. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid faham bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga mughallazah. Sekiranya murid-murid kurang memahami atau kurang jelas tentang cara-cara membersihkan najis-najis tersebut, murid-murid boleh melihat video tadi berulang kali sehingga faham. Murid-murid juga boleh melakukan amali cara membersihkan najis tersebut dengan bantuan
ibu bapa di rumah. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya kita lihat apakah kepentingan dan faedah menjaga kesucian dan kebersihan. Okey, dah tentulah ada kepentingan, dah tentulah ada faedah kita menjaga kesucian dan kebersihan. Yang pertama, jika kita menjaga kesucian dan kebersihan, insya-Allah maka sempurna iman kita. Yang kedua, kita jaga kebersihan, kita akan sihat tubuh badan. Yang ketiga, bila kita sihat, maka terhindarlah daripada penyakit, insya-Allah. Yang keempat, bila kita bersih, kita suci, kita akan berasa selesa dan segar untuk bergerak ke mana-mana. Kita biasa kan bila kita sebelum kita ke sekolah kita akan mandi kan, kita akan bersuci. Jadi kita akan rasa segar untuk ke sekolah. Yang keempat, insya-Allah ibadah kita akan diterima Allah. Okey, yang kelima, insya-Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Yang keenam, Allah akan berikan kita apa? Pahala. Kita akan dapat pahala. Yang ketujuh, bila kita bersih, imej umat Islam dipandang mulia. Orang akan tengok betapa bagusnya, betapa indahnya Islam tu sebab menjaga kesucian dan kebersihan. Seterusnya, hidup kita insya-Allah akan tenang dan harmoni. Yang kesembilan, kita bukan saja untuk diri kita, malah jika kita menjaga kesucian dan kebersihan, kita boleh menarik minat pelancong ke negara kita. Sebab orang luar, orang asing tengok rakyat Malaysia semuanya bersih. Jadi mereka berminat untuk datang ke negara kita. Murid-murid, akhir sekali, amalan menjaga kesucian dan kebersihan dalam semua aspek kehidupan dapat memberikan kesan yang positif kepada diri, agama dan masyarakat. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video Ustazah. Jangan lupa untuk menekan butang merah tu. Butang apa? Butang subscribe. Sebagai tanda sokongan kepada channel Ustazah dan juga sokongan kepada Akademi YouTuber yang banyak membantu Ustazah untuk menghasilkan video-video PDPC yang menarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum.